Kita sebut iman itu qaulun wa amal. Qaulun wa amal, ucapan hati dan lisan, dan amalan hati dan anggota badan. Jadi dakwaan orang sufi musyrikin yang mengatakan bahawa dengan mengucap la ilaha illallah maka perbuatan mereka menyembah kubur, perbuatan mereka itu dan ini tidak menjadikan pelakunya musyrik adalah dusta dan batil. Dusta dan batil. Sebab orang yang lawan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dua golongan masa itu. Satu golongan musyrik yang mengatakan apa yang mereka buat tidak syirik. Ini golongan yang pertama. Dia berkata sembah kubur tak syirik, minta hajat orang mati tak syirik. Ini golongan yang pertama, wal'iyadzubillah. Dan golongan yang kedua, golongan yang kata ya, amalan ni semua syirik dan syirik akbar. Tetapi selama mana yang buat itu mengucap la ilaha illallah, mendirikan salat, tidak boleh dihukum musyrik. Ini termasuk yang lawan dia, yang bawa pendapat ini ialah abang dia, Syekh Sulaiman. So itu dia jawab dalam kitab beliau Mufidul Mustafid fi kufri tarikit tauhid. Yang dia panggil abang dia Al-Mustafid, Mufidul Mustafid, memberi faedah kepada yang mengambil faedah bahawa kafirnya orang yang meninggalkan tauhid. Dan dijawab dalam Kashfus Syubhat, dua-dua golongan ini dijawab oleh Syekh Muhammad Wahab dengan dalil yang tuntas bernas bahawa orang yang mengucap la ilaha illallah jikalau melakukan syirik akbar menjadikan dia murtad. Sebab Syekh kata kalaulah tak jadi syirik, apa makna hukum murtad? Apa dia makna murtad? Apa itu murtad? Tak ada murtad. Wal'iyadzubillah. Takkan satu orang kata Musailamah Al-Kadzab Nabi, dalam keadaan dia tak sembah berhala, dia tak syirik, dan dia masih mengaku Muhammad Rasulullah. Tapi sahabat ijma' pengikut Musailamah Al-Kadzab kafir. Sebab apa? Sebab dia menyamakan Musailamah dengan Nabi. Adakah mereka kata Nabi Muhammad bukan Nabi? Tidak, mereka masih mengakui Muhammad Rasulullah. Adakah Musailamah punya syahadah lain daripada la ilaha illallah? Tidak, dia masih menyebut la ilaha illallah. Musailamah bukan ajak orang Arab sembah berhala. Sebutkan dia ni Dia ni sama kan? Dia bukan buat sembah berhala atau ni. Dia mendakwa kata dia Nabi macam Muhammad, bawa tauhid. Tapi sahabat ijma' dia kafir dan diperangi dan dibunuh dan halal darah mereka. Dan Abu Bakar setiap kali datang orang yang nak isytihar taubat, dia kata aku tidak terima taubat kamu kecuali kamu bersaksi bahawa tentera kami yang mati dalam peperangan itu di syurga dan tentera di pihak kamu di neraka. Lagi kamu tak kata macam tu, aku tak terima taubat. Mesti pasal dah memang sahih depa ni mati masuk neraka. Tak ada khilaf lagi lah. Yang ikut Musailamah confirm neraka. Sebab Musailamah muncul di zaman Nabi, dan Nabi telah saksikan mereka ni kafir. Dan mereka mati dalam keadaan yang Nabi sebut sebagai kafir. Maka mereka memang confirm pasti neraka. Wal'iyadzubillah. Kalau itu, kata Syekh Muhammad Wahab, itu orang yang menyamakan orang lain dengan Nabi. Macam mana orang yang menyamakan makhluk dengan Tuhan, yang pergi samakan kubur dengan Tuhan, pergi samakan capal dengan Tuhan, takkan tak kafir musyrik lagi? letak dekat kepala. Capal letak dekat kepala. Capal letak di kepala, capal letak di kaki. Kalau letak kepala tu apa makna? Makna dia anggap capal tu benda yang macam Tuhan lah. Kononnya capal tu dah melindungi dia, protect dia daripada mara bahaya. Yalah syirik. Kan? Yang menyamakan gambak dengan Tuhan, wal'iyadzubillah. Pasal ada gambak Tok Guru ni lah, pencuri tak masuk. Kan? Wal'iyadzubillah. Ini semua dan itu masalah. InsyaAllah sampai bab tangkal kita sebut capal. Capal ni dah tangkal, ni masuk tangkal lah. Jadi itu makna tabayyana laka khata'ul maghrurin. Jadi ada orang terpedaya
Aisyah kata jangan terpedaya. La ilaha illallah ni ada syarat-syarat dia. As-sabi'ah, yang ketujuh, at-tanbihu lisyart alladhi fi hadis Uthman. Ambil perhatian dengan syarat yang disebut dalam hadis Uthman. Yabtaghi bidzalika wajh Allah, mengharap akannya wajah Allah. Ini syarat di antara syarat la ilaha illallah, iaitulah 7 syarat yang disebutkan para ulama. Yang pertama ialah al-ilmu al-munafi lil jahl, ilmu yang menafikan kejahilan. Yang pertama, dia mesti mengucapkan la ilaha illallah dengan mengetahui maknanya. Yang kedua, mestilah al-yaqin al-munafi lisyakki wal raib, yaqin, tidak ada syak dan ragu-ragu. Yang ketiga, as-sidq al-munafi lil kadhib, mesti benar, tidak dusta macam orang munafik. Cakap dia mulut sama yang di hati, kan? Yang ke apa? 4. 1, 2, 3, 4. Yang pertama ilmu, kedua yaqin, ketiga sidq, dan keempat mesti qabul al-munafi lirad, mesti terima tuntutan kalimah tersebut. Maksudnya bersedia untuk menerima apa sahaja perkhabaran Nabi, perkhabaran Allah, bersedia untuk membenarkan dan mematuhi arahan Allah dan arahan Rasul. Yang menafikan, tolak, seperti orang Yahudi yang tidak mau terima syariat Nabi. Tak bolehlah, mesti terima. Bila dah terima, qabul, mesti inqiyad, patuh, mesti buat dan ikut suruhan Nabi, tinggal larangan Nabi. Al-munafi, yang menafikan asyan, tidak mau ikut ataupun derhaka, kan? Dan seterusnya mestilah ikhlas, yabtaghi bidzalika wajh Allah, mesti ikhlas, mengharapkan keredaan Allah, nak mandang wajah Allah, bukan kerana nak habuan dunia macam orang munafik, kan? Dan yang ketujuh ialah mahabbah, mesti cinta pada kalimah dan cinta kepada orang yang mengucapkan kalimah ini daripada kaum muslimin dan mukminin, dan membenci apa sahaja yang berlawanan dengan kalimah ini. Al-thaminah, kaunul anbiya'i yahtajuna ila tanbihi ala fadli la ilaha illallah. Para nabi juga berhajat untuk diperingatkan tentang kelebihan la ilaha illallah. Nabi Musa sendiri, Tuhan ingatkan kelebihan la ilaha illallah. Apatah lagi orang biasa. Ini untuk mengelakkan kita daripada futur, daripada lemah dalam menuntut ilmu tauhid dan mengulang-ulang tauhid. Kena sentiasa ingatkan tauhid, kan? Sebab tu Syekh Muhammad Abdul Wahab, lepas dia habis syarah kitab tauhid, kata murid-muridnya, Syekh, kita dah habis kitab tauhid, nak baca kitab apa pula? Saya kata kita ulang kitab tauhid. Saya kata habis ulang balik, kan? Oh, dia kata tak payah Syekh, kita baca kitab lain pula. Saya kata tak apa. Lepas tu esok kelas seterusnya Syekh masuk, saya kata semalam sampai kepada aku perkhabaran, kata ada satu orang ni sakit, dia pergi jumpa rumah tu suruh sembelih satu sembelihan taqarruban lil jin. Murid dia pun kata, oh okey, tak ada reaksi. Lepas tu saya kata, aku dapat satu khabar lagi, berita semalam, kata ada satu orang lelaki dapati bersalah berzina dengan mak dia. Murid-murid dia pun nampak, oh Allah, macam mana ni zina dengan mak sendiri, astagfirullah. Semua kelang kabut, ecoh satu kelas. Saya kata buka kitab tauhid. Pasal apa? Pasal tak reti lagi. Tadi dosa pertama lagi besar daripada dosa berzina dengan mak, apa tak kata apa, kan? Kawan ni hak zina dengan mak dia, kalau dia bertaubat tauhid, tak boleh ampun, dia masuk syurga. Yang pertama mana boleh taubat dah, confirm neraka dah betul, kan? Kekal abadi neraka, tak keluar dah. Hak zina dengan mak dia 1000 kali ni, kalau masuk neraka pun hujung sekali syurga juga, confirm, kan?
Hak yang sembelih kambing hitam tadi untuk Tok Bomo tu, hak tu mana nak keluar neraka dah. Itu kekal abadi selama-lamanya neraka. Kan? Taubat kena mengucap lain lah. Itu cara taubat dia. Masuk Islam semula. Bukan ada taubat lah, masuk Islam balik. Murtad. Wala'iyadzubillah. Kadang-kadang kita orang murtad, kita rasa tak ada apa nak. Kan? Macam zaman lah kan, orang Islam hina Nabi, murtad kan? Orang kapiak hina Nabi, memang dia kapiak. Tapi kita tak berapa melatah kalau orang Islam hina Nabi. Kan? Nabi dicipta daripada cahaya, Nabi tak ada bayang. Tu ingat tak hina Nabi kata. Hina tu. Kan? Wala'iyadzubillah. Itu lebih kufur daripada si kapiak ni. Kapiak tadi memang kapiak lah, nak buat apa. Kan? Hak ni mengucap la ilaha illallah, tapi kata Nabi cahaya Tuhan, Nabi Tuhan. Wala'iyadzubillah. Kan? Ini lebih dahsyat lagi. Ini benda-benda macam ni. Kadang-kadang kita tak tauhid tu tak berakar dalam jiwa nak. Dia tak rasa. Tak rasa benda itu berlawanan dengan tauhid. Kan? Tengok orang dia kata lambang salib, tak ada apa salib. Salib tak ada apa, salib syirik, sembahan berhala lain daripada Tuhan Allah Azza wa Jalla, kata tak ada apa. Kan? Ini masalah. Salib tak ada apa, makan rasuah tak boleh, ni dosa. Apalah banding sangat dosa makan rasuah dengan sembah salib? Tak ada bandingan. Tak ada bandingan. Makan rasuah Tuhan boleh ampun, Tuhan boleh jadikan macam-macam kafarah. Salib, murka Tuhan, tak ada siapa boleh tahan. Wala'iyadzubillah. Benda-benda macam ni kita tak ambil berat.